Apa khabar murid-murid semua? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat pada hari ini. InsyaAllah pada petang ini kita menyambung pelajaran tajwid kita. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita buka pelajaran kita pada petang ini dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, doa sebelum belajar ada dalam buku teks. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni minaz zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta syamsa wal qamara wa sahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Itu dia tadi doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi urusan pembelajaran kita pada petang ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak murid semua akan diberi kefahaman tentang pelajaran pada hari ini. Amin. Kita terus pada tajuk hari ini ya. Ustaz nak masuk hukum yang kedua ya, iaitu hukum idgham. Pelajaran kita pada hari ini tajuknya ialah idgham. Itu dia Ustaz besarkan. Idgham. Jadi seperti biasa, idgham ni ada ertinya. Ada dua erti. Yang pertama, erti pada bahasa. Idgham erti pada bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Erti idgham pada bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Baik, erti yang kedua iaitu pada istilah. Erti idgham pada istilah apa dia? Ni panjang sikit. Biasanya erti pada istilah ni panjang daripada erti pada bahasa. Okey, apa erti idgham pada istilah? Memasukkan huruf pertama iaitu nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Panjang ni ya. Saya ulang. Erti idgham pada istilah memasukkan huruf pertama iaitu nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Itu dia. Dua pengertian idgham. Satu pada istilah dan satu pada bahasa dan yang kedua pada istilah. Ada dua erti idgham, pengertian idgham di sini. Baik, kita tengok muka surat seterusnya. Kalau tadi kita dah tahu dah ya, erti idgham pada bahasa, erti idgham pada istilah. Baik, kita teruskan kepada syarat idgham. Cuba tengok situ, syarat idgham. Tengok syarat yang pertama. Idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Syarat dia. Yang pertama, mesti idgham itu terdiri daripada dua kalimah. Kalimah pertama ada nun sakinah atau tanwin, manakala pada kalimah yang kedua ada huruf idgham. Itu sebab dia nak dua kalimah. Baik, yang kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Jadi ada tiga syarat idgham sini. Ya, saya ulang. Syarat yang pertama, idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Syarat yang kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Kemudian syarat yang tiga, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Itu dia tiga syarat idgham. Kalau tidak ada salah satu daripada tiga syarat ni, dia tak jadi idgham. Kalau ada ketiga-tiganya, barulah dia jadi idgham. Syarat yang pertama, dua kalimah. Syarat yang kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama.
Syarat yang ketiga, huruf idgham berada pada awal kalimah yang kedua. Itu syarat dia. Baik, sebagai contoh, cuba tengok yang bawah tu. Ustaz besarkan sini sebagai contoh. Ni dia. Ni dia. Okey, sebagai contoh cuba tengok ya. Ustaz bacakan yang atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nu'mina. Seulang, lan nu'mina. Okay, kalau kamu perhatikan di situ ada dua kalimah. Lan satu, nu'mina kalimah yang kedua. Okey, kalau kita tengok syarat tadi, okey. Lan nu'mina. Okey, syarat pertama dah ada dua kalimah. Satu lan, satu nu'mina. Okey, syarat yang kedua, di akhir kalimah pertama tu ada nun sakinah. Okey, betul. Kemudian pada kalimah kedua di awalnya ada huruf idgham nun. Jadi lengkap ada 3 syarat idgham, maka dia jadilah dia bacaan tadi tu hukumnya idgham. Kau tengok yang kedua. Ustaz bacakan. Wujuhun yauma idzin. Wujuhun yauma idzin. Okey. Di sini ada dua kalimah juga. Satu wujuhun, kalimah yang kedua yauma idzin. Syarat yang pertama dah ada dua kalimah. Okey, kita tengok syarat yang kedua. Wujuhun. Dekat hun tu ada tanwin. Sebab wujuhun di akhir kalimah pertama ada tanwin. Okey, dah dapat syarat kedua. Okey, kita teruskan. Yang syarat ketiga, yauma idzin. Di awal perkataan yauma idzin ada huruf ya. Huruf ya adalah huruf idgham. Jadi lengkap ada 3 syarat. Ya. Ada 3 syarat, maka bacaan wujuhu yauma idzin menjadilah dia hukum idgham. Sebab lengkap 3 syarat. Pertama, 2 kalimah. Kedua, akhir kalimah pertama ada nun sakinah atau tanwin. Dan yang ketiga, pada awal perkataan ataupun kalimah yang pertama ada huruf idgham. Jadi dia ada 3 syarat. Cukup 3 syarat, maka contoh ini adalah contoh idgham. Okey, faham ya? Baik, kita tengok teruskan. Tengok muka surat 9. Huruf-huruf idgham. Huruf-huruf idgham. Okey, kita kira ada berapa? Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Ada 6 huruf idgham. Ada 6 huruf idgham. Iaitu ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Ada 6 huruf idgham. Okey. Jadi kalau kita tengok syarat yang kedua tadi kita tengok syarat yang ketiga. Okey, kita tengok balik syarat idgham. Syarat yang ketiga. Huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Huruf idgham yang dimasukkan di sini ialah inilah dia, yang 6 ni tadi. Huruf idgham yang 6 ni tadi ada pada awal kalimah yang kedua. Sebagai contoh, cuba tengok yang atas. Awal kalimah yang kedua tu tadi huruf nun. Ada tak sini huruf nun idgham? Ada. Cuba tengok yang kedua, ya. Ada tak sini ya? Ada. Ujung kalimah pertama tadi nun atau tanwin. Awal kalimah kedua mestilah huruf idgham yang 6 ni tadi. Jadi bertepatanlah tadi contoh yang Ustaz bagi ni tadi huruf nun dengan huruf dia adalah huruf idgham. Okey. Boleh Faham? Alhamdulillah. Baik, kita terus. Ni yang akhir hari ni. Tengok muka surat 10, tapi Ustaz nak ajar yang atas je. Ustaz nak ajar yang atas ya. Apa dia yang Ustaz nak ajar ni? Bahagian idgham. Bahagian idgham. Idgham ni pula ada 2 bahagian. Idgham terbahagi kepada 2 bahagian. Idgham ada 2. Tadi kita belajar idgham aja. Tapi idgham ada 2. Idgham terbahagi pula pada 2. Yang pertama ni dia. Idgham bi gunnah. Sebut. Idgham bi gunnah. Ni yang pertama. Okey, cuba tengok yang kedua. Idgham bila gunnah. Sebut. Idgham bila gunnah. Inilah 2 bahagian idgham. Yang pertama
idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Itu dia. Itulah dia pelajaran kita hari ini, ya. Tajuk idgham. Sebagai ustaz, sebelum ustaz tutup, sebagai kesimpulan, mari kita tengok balik, ya. Mari kita tengok balik, ya, daripada atas tadi yang ustaz ajar. Okey. Idgham ada dua erti. Pertama, erti pada bahasa. Apa dia? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kedua, erti pada istilah. Apa dia? Memasukkan huruf pertama iaitu nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Okey. Kemudian kita tengok pula tadi kita belajar syarat idgham. Syarat idgham ada berapa? Ada 3. Apa dia? Yang pertama, idgham hendaklah terdiri dari 2 kalimah. Syarat yang kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Syarat yang ketiga, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Okey, lepas tu kita tadi ustaz dah tunjukkan contoh. Cuba tengok contoh ustaz. Nak ulang satu je. Lan nu'mina. Lan satu kalimah, nu'mina kalimah yang kedua. Lan di akhir dia huruf nun. Di akhirnya ialah nun sakinah. Nu'mina di awalnya ialah huruf idgham iaitu nun. Okey. Jadi cukuplah syarat, maka jadilah dia bacaan idgham. Berapa huruf idgham? Huruf idgham ada 6. Apa dia? Ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Okey, seterusnya tadi kita belajar berapa bahagian idgham? Bahagian idgham ada 2. Apa dia? Ini dia. Idgham bi gunnah. Satu. Yang kedua, idgham bila gunnah. 2 bahagian idgham. Baik, memandangkan minggu lepas kamu tak ada pelajaran tajwid, jadi hari ni ustaz nak bagi kamu kerja lebih sikit. Okey, apa dia? Dengar baik-baik. Yang pertama, ustaz nak kamu menulis semula di dalam buku tulis tajuk idgham. Ni tajuk idgham. Tulis tajuk dulu. Ya, dah tulis hari, tarikh semua, tulis tajuk idgham. Kemudian tulis erti idgham. Kedua-duanya. Pertama, erti pada bahasa. Kedua, erti pada istilah. Sambil menulis, sambil membaca. Lepas tu hafaz. Ya. Yang kedua, lepas tulis erti, kemudian ustaz nak kamu tulis syarat idgham. Ada 3. 1, 2, 3 syarat idgham. Okey. Dah tulis syarat idgham, ustaz nak kamu tulis yang ketiga, huruf idgham. Tulis huruf idgham. Lepas tulis huruf-huruf idgham, tulis bahagian idgham. Jadi ustaz ulang balik. Ustaz ulang balik. Pertama, tulis erti idgham. Kedua, tulis syarat-syarat idgham. Ketiga, tulis huruf-huruf idgham. Yang keempat, tulis bahagian idgham. Dah siap tulis, kamu hafaz. Okey. Kemudian, aktiviti yang kedua. Selepas kamu siap menulis ni, aktiviti yang kedua, ustaz nak kamu lengkapkan buku aktiviti yang dibekalkan kepada kamu. Buku aktiviti. Ustaz nak kamu tulis. Ustaz nak kamu jawab ataupun lengkapkan buku kamu tu daripada tajuk ni. Tajuk ni. Okey, kamu boleh tengok ya tajuk. Daripada tajuk ni. Daripada mula ni. Tajuk hukum nun sakinah dan tanwin. Jawab soalan-soalan yang ada di dalam tu. Kemudian tajuk izhar halki. 2 saja. Lengkapkan buku aktiviti. 2 tajuk, tajuk nun sakinah dan tanwin, dan kemudian tajuk izhar halki. Jadi ada 2 lah tugasan kamu. Pertama, menulis seperti yang ustaz arahkan tadi, tajuk idgham. Yang kedua, melengkapkan buku aktiviti tajuk nun sakinah dan tanwin dan izhar halki. Itulah tugasan untuk minggu ini. Jadi ustaz harap kamu faham apa yang
Ustaz ajar pada hari ini, dan Ustaz doakan juga kamu dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa apa yang Ustaz arahkan tadi, menulis dan menjawab buku aktiviti. Ya, jangan lupa. Okey, sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.